Every year, our applied hands-on education system produces more than 2,000 market-ready graduates. They shared their dreams, we shaped their destiny. Be part of this prestigious university. Enroll in our engineering technology courses, aviation, marine, medical, multimedia, business courses and many more. Choose your future. Choose UniKL, where knowledge is applied and dreams realized. Out of my mind, why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Every year, our applied hands-on education system produces more than 2,000 market-ready graduates. They shared their dreams, we shaped their destiny. Be part of this prestigious university. Enroll in our engineering technology courses, aviation, marine, medical, multimedia, business courses and many more. Choose your future. Choose UniKL, where knowledge is applied and dreams realized. Out of my mind, why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Alumni of UniKL MIMED, we would like to wish you welcome on board. And eggs keep growing out of our ears, but we keep swimming in these wide oceans of salty tears. Could you separate? We need to go down, 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 down on life. Shadows for a walk tonight. Could you separate? Me need to go down, 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 down on life. I need you to take all my shadows for a walk tonight. Down the central of your sensual sense. Freak among freaks now. Well, I got the chance, but keep some cool dogs, don't waste it all. The day is soon to come when you gone. Need to go down, 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 down on life. I need you to take all my shadows for a walk tonight. Like leaves, the days are
the central of your sensual sense. Freak on freaks now, well I got the chance. But keep some cool dogs, don't waste it all. The day is soon to come when you gone need it, y'all. I could use a break, we need to go down, 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 down the line. I need you to take all my shadows for a walk tonight. I could use a break, we need to go down, 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 down the line. I need you to take all my shadows for a walk tonight. Light leaves, the days are falling out of my mind. I got it because the breeze carry for a while, but they will fall to the ground. These days, life is a calling. Life not a waiting, life is running in the way. But long after you're gone, your taste will still be honest. Said if you're here now, you'll be apart forever. Out of my mind, why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Every year, our applied hands-on education system produces more than 2,000 market-ready graduates. They shared their dreams, reshaped their destiny. Be part of this prestigious university. Enroll in our engineering technology courses, aviation, marine, medical, multimedia, business courses and many more. Choose your future. Choose UniKL, where knowledge is applied and dreams realized. Alumni of UniKL MIMED, we would like to wish you welcome on board. And eggs keep growing out of our ears, but we keep swimming in these wide oceans of salty tears. I could use a break, we need to go down, 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 down on life. To take all my shadows for a walk tonight. I could use a break, we need to go down, 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 down on life. I need you to take all my shadows for a walk tonight. Down the central of your sensual sense. Among freaks now, well I got the chance. But keep some cool dogs, don't waste it all. The day is soon to come when you gone need to go down, 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 down on life. I need you to take all my shadows for a walk tonight. Like leaves,
The whole bed. Down the central of your central sense. Freak on freaks now. While I got the chance. But keep some cool dogs, don't waste it all. The day is soon to come when you gone need it all. I could use a break. We need to go down, 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 down the line. I need you to take our shadow for a walk tonight. I could use a break. We need to go down, 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 down the line. I need you to take all my shadows for a walk tonight. Like leaves, the days are falling out of my mind. I got in the cold breeze. Carry for a while, but they will fall to the ground. These days, life is a calling. Life not a waiting, life is running low. But long after you're gone, you taste but still be honest. Said if you're here now, you'll be a part for. Siapa dah kira 1, 2, 3, ambil masa sikit, baru cakap. 1, 2, 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua ke segmen kita pada hari ini yang dibawakan khas live kepada anda semua. Sembang Konti bersama UniKL MIMET. Yang dibawakan khas untuk semua orang lah yang ingin mengetahui tentang apakah aktiviti yang dijalankan oleh Universiti Kuala Lumpur, terutamanya di kampus MIMET ni. Jadi saya selaku host anda pada hari ini, Aiman Farhan bin Ahmad, dan kita bawakan seorang tetamu khas yang orang kata orang kuat lah dekat UniKL MIMET ni, iaitu Dr. Aizat Khairi selaku Ketua Seksyen Pembangunan Pelajar Universiti Kuala Lumpur, kampus MIMET. Sihat ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menjumpa saya. Okey. Sebenarnya hari ni kita ada bawakan satu topik khas special untuk anda semua berkenaan dengan situasi semasa, iaitu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi mungkin ramai yang tertanya bagaimanakah PKPB ni mengubah cara pembelajaran para pelajar, terutamanya kita tahulah, sedia maklum yang sebenarnya sektor pendidikan antara yang terkesan lah dalam perintah PKPB ni. Jadi tajuk kita pada hari ini seiringlah orang kata dengan keadaan semasa, iaitu topiknya bertajuk pembelajaran dan pengajaran ketika PKPB. Nama tu pun dah nampak dah apa topik kita hari ni sebenarnya. Jadi sebelum kita bergerak lebih lanjut, saya ingin bertanyalah kepada Dr. Aizat, bila kita menyentuh tentang tajuk kita pada hari ini, apakah yang boleh Doktor kupaskan tentang kita punya tajuk? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, salam SOP. kita kena SOP yang. Okey, terima kasih Aman kerana dan juga pihak media UniKL MIMET kerana sudi menjemput saya. Dan saya fahamkan ini program julung-julung kali pertama kali dan insyaAllah kita akan ada slot-slot yang pelbagai lagi untuk mentabakkan lagi kampus kita ni. Jadi topik ini yang Saudara Aiman bicarakan pada saya rasa dia merupakan satu topik yang bukan sahaja menarik, tapi bernama yang merupakan topik yang sangat penting bagi kita semua. Okey, bukan sahaja kepada warga kampus tetapi kepada warga UniKL keseluruhannya. Okey, soal kaedah pengajaran dan pembelajaran semasa PKP ini merupakan satu perkara yang saya sangat mencabar. Sangat mencabar bukan saja kepada para pengajar, tenaga pengajar, tetapi juga kepada para pelajar itu sendiri. Dan saya yakin Aiman pun gelar mahasiswa di sini, jadi akan ada cabaran yang perlu kita tangani. Okey, baik.
Tetapi sebelum pergi lebih lanjut ya, jadi di sini suka cerita saya ingin kongsikan kepada para pendengar dan penonton semua tentang kes, situasi terkini tentang COVID-19 di Malaysia. Jadi maklumat ni saya dapat daripada media, press media, daripada Kementerian Kesihatan, di mana untuk pengetahuan para penonton mungkin ada yang dah ramai dah tahu, suka cerita saya kongsikan tentang jumlah keseluruhan kes rakyat Malaysia yang dijangkiti COVID sekarang ni dah melapasi angka 50,000. Jadi ramai yang telah terkena. Jadi kes baharu semalam 660. Kes baru semalam 660. Jadi kalau saya mengajak para penonton juga Aiman cuba kita imbas kembali. Sebenarnya sedar tak sedar, sudah lebih 1 tahun. COVID ini melanda bukan saja Malaysia tetapi masyarakat di dunia keseluruhannya. Kerana kalau anda perasan di dada-dada akhbar, sama ada di akhbar cetak ataupun elektronik, 2 hari lepas, hari ini 19 November, hari Khamis, 2 hari lepas iaitu 17 November merupakan ulang tahun COVID, ulang tahun pertama COVID, di mana pertama kali the first record was found at the China, in China. Jadi ramailah warga net, netizen mengatakan selamat ulang tahun, tetapi semoga pendek umur. Banyak meme keluar. Banyak meme. Biasanya bila kita sambut hari jadi kita kata semoga panjang umur. Tetapi memang kita bukan semoga, kalau saya tolonglah pendek umur. Kalau boleh kita nak pandemik COVID ni ditangani dengan lebih baiklah pada masa akan hadapan supaya kes ini makin lama makin turun. Okey, baik. Sekarang ini kita masih berada dalam fasa PKPB. Jadi sebab tu kita ada sedikit jarak sosial SOP masih kita melakukan kat sini. SOP. Jadi orang tak mau pun kita kena teruskan juga. Jadi walaupun kita masih di dalam peringkat PKPB, unit KL secara keseluruhannya masih lagi meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan untuk makluman semua, kita kalau dari segi semester, kita sekarang ni berada di penghujung semester, di mana ia biasalah kalau hujung semester ni semua sibuk, pensyarah sibuk, staff sibuk, pelajar lagi sibuk. Sebab biasanya pelajar ni ialah sibuk pernah jadi pelajar. Biasanya kadang kita himpun hujung-hujung kita selesaikan tugasan dan sebagainya. Jadi kalau boleh mentaliti tu kita cuba elakkan. Mana yang boleh kita tangani, kita akan tangani awal. Okey, berbalik kepada soal kaedah PMP pengajaran dan pembelajaran, kita mendapati bahawa kalau saya sebagai salah seorang tenaga pengajar di Unikan MIMED, jadi pada mulanya biasalah jangan katakan Walin, di saya pun memang susah nak mengadaptasi, menerima kenyataan ini. Kalau masa tu, kalau Aiman masih ingat lagi, sewaktu kerajaan mengisytiharkan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, maknanya dia lebih lagi ketat pada sekarang ni kan. Betul. Jadi kami di kampus ni, kami dapat arahan supaya work from home. Jadi sebenarnya istilah tu saya rasa bukan saya saja, semua orang di kampus ni terkejut. Culture shock lah. Culture shock. Nak ubah cara baru tu. Biasanya bila pelajar tu baru belajar masuk, dia akan ada culture shock. Sekarang ni kita semua culture shock. Sebab apa? Yang pertama, kita dapat arahan kena bekerja di rumah. Jadi orang yang biasa bekerja di office, macam saya selalu mengajar, masuk kelas secara fizikal, jumpa pelajar kita bertanya dan sebagainya. Jadi kita pun alamak, macam mana ni? Macam mana kita nak buat ni? Dan ada juga yang macam tak boleh nak fikir macam mana kita nak laksanakan sebagainya. Memang pada ketika tu berlaku sedikit kekalutan di segi tenaga pengajar, dan juga pemimpin di peringkat tertinggi bagaimana untuk menguruskan. Dan pada ketika itu
terus terang saya cakap, apabila kita dapat arahan untuk bekerja dari rumah, iaitu work from home, bagi saya seminggu pertama tu kita seronok lah. Biasanya kalau nak ada rumah kena cuti. Bila dengar perkataan rumah ni, oi kerja rumah. Seronok lah kan. Sama ada kita cuti ataupun kita sakit, kita duduk rumah. Tapi sebagai arahan daripada kerajaan, kita duduk rumah. Tetapi sebenarnya terang dari segi pendapat peribadi saya, seminggu pertama tu memang seronok lah. Dia masuk minggu kedua kita jam. Sebab waktu kejadian PKP tu, untuk makluman semua, kita memang sedia maklum prosedur memang ketat tu. Betul. Even kan macam ayah saya pun, family saya terdiri daripada golongan pendidik. Jadi kita tengoklah struggle tu nak kat rumah dengan internet kurang, laptop nak share ramai-ramai, betul. Betul. Jadi memang banyak batasan yang membataskan kita daripada melakukan kerja tu. Dulu kita kata sekejap je lah, sejam dia settle. Sekarang ni kalau nak hantar soalan, tak tentu lagi nak sejam dia settle. Betul Mas, saya setuju dengan pengalaman Aiman tu, sebab kami pun alami pengalaman yang sama di Unique AdmiMed. Jadi bila saya dah berada di rumah tu, antara kekangan adalah biasalah internet lah. Internet. Betul. Jadi saya pada ketika itu saya tak ada streaming. Unify masa tu tak ada di kawasan Manjung, ada setengah tempat, tapi kawasan perumahan saya di Manjung tu belum ada lagi liputan Unify. Jadi apa yang saya guna, saya pergi ke Celcom, kita guna Celcom wireless. Tetapi kekangannya itu, Celcom wireless tu dia ada kuota. Bayangkan kita kerja semua kena guna internet. Jadi bila dah hilang kuota tu, dah habis kuota, dia jadi kalut lah, perlahan lah. Lari je. Memang jam lah, kan? Betul. Tapi itu antara kekangan dia lah, dan saya percaya mahasiswa di sini pun mengalami benda yang sama. Tetapi itulah kelebihan kalau belajar di Unique Ad ni. Dari segi kebajikan memang dijaga. Sebab saya pun merasa cemburu melihat pelajar Unique Ad ni. Sebab apa? Pihak MARA sendiri telah memberi dana bersama-sama dengan pihak Unique Ad, dan kita tahulah Unique Ad ni di bawah MARA. Memang kita kena ikut arahan daripada MARA. Jadi MARA pun mengambil berat tentang Unique Ad, terutamanya kepada golongan mahasiswa di sini. Jadi apa yang saya tahu, apa yang saya difahamkan, MARA dia telah memberi dana kepada mahasiswa kita dalam bentuk SIM card. SIM card ramai ada setengah student, walaupun macam saya intake baru intake September, ada beberapa kawan saya yang intake September juga yang terkandas, contohnya mereka yang tinggal di Alostar. Jadi mereka juga ada membuat postingan di laman sosial menunjukkan SIM card dibawakan khas untuk pelajar, ada pelajar untuk Unique Ad. Jadi itu banyaklah orang kata kelebihan yang diberikan kepada para pelajar dalam memastikan kebajikan mereka tu terjamin lah orang kata. Betul Aiman. Jadi bila dalam proses tu, bila saya difahamkan, saya kata bestnya jadi pelajar Unique Ad ni. Saya tanyalah kepada pihak pengurusan yang mengurus tu, frontliner dia tanya boleh tak? Tak boleh hanya untuk pelajar je. Kalau nak kena mendaftar di Unique Ad. Dan kita pun dapat kerjasama daripada Celcom lah. Sebab singkat tu daripada Celcom kan? Celcom. Jadi yang seperti kita tahu sebenarnya banyaklah kelebihan kalau kita menyertai bawah Universiti Kuala Lumpur. Jadi antara kelebihan saya nak beritahu lah kepada yang ada yang masih berminat, ada anak-anak mereka nak sambung pelajaran, sebab mungkin ada setengah penonton kita merupakan ibu bapa nak mengetahui macam mana Unique Ad ni. Jadi salah satu dia kelebihan bila anda menyertai Universiti Kuala Lumpur, salah satu fasiliti yang mungkin menjadi keperluan masa kini iaitu talian wifi dia yang sangat laju. Kat sini jangan risau lah kalau pasal online class, online meeting, jangan risau kalau dekat hostel tu line memang laju. Bukan kat hostel je lah, kat seluruh Universiti Kuala Lumpur kampus MIMED ni. Betul, Aiman. Saya itulah, walaupun sekarang ni alhamdulillah di rumah saya tu dah ada Unify. Terima kasihlah kepada pihak TM. Dia meluaskan liputan lah dekat sana ni, kawasan perumahan dia dah ada Unify. Tetapi kalau saya nak buat kerja, sebenarnya saya lebih selesa datang ke kampus. Sebab liputan internet di Unique Ad ni antara yang terbaik. Saya boleh jamin antara yang terbaik, institusi pengayaan tinggi yang ada liputan internet yang paling meluas dan terlaju. Dan bila saya tanya kepada pelajar saya, mahasiswa saya, kalau mereka berada di kampus, memang tidak ada masalah. Soal online, pembelajaran secara online untuk memuat turun, memuat naik tugasan, soalan dan sebagainya. Tetapi bila saya tanya waktu lapang apa yang anda buat semua, apa korang buat semua,
cik kami main online game lah. Ya, online game. Betul. Sebab internet laju. Capaian internet kita dekat sini memang terbaik lah, antara yang terbaik di sini. Betul, tapi saya katalah apa, boleh ya, kita tak ada masalah, boleh je nak main online game, tetapi yang paling pertama kita kena ingat, okay, kita sebagai pelajar di sini, kita kena berperanan untuk menamatkan pengajian kita dengan jayanya dan cemerlang. Tapi tak ada masalah nak main online game. Ya, saya pun dulu main juga, saya pun dulu main Dota, Counter Strike. Tapi Dota tu yang baru ni saya Mobile Legends saya tak reti lah, saya dah surrender tak reti. Tu ada kadang ada pelajar ajak main lah, saya apa kan kena bully lah, malu je. Okey, baik. Doktor, bila kita menyentuh tentang topik hari ni kan, kita dapat lihat sebenarnya banyak benda yang telah mengubah cara hidup kita lah, gerak kerja kita. Betul. Dan mungkin ada yang tertanya dalam yang penonton yang tertanya sekarang ni, bagaimanakah langkah yang telah diaturkan bagi memastikan proses pembelajaran dan pengajaran oleh pensyarah dan juga pelajar berjalan dengan lancar. Oh, memang saya rasa soalan tu ada soalan cipumah tu, soalan apa kemuncak daripada perbincangan kita hari ni. Jadi macam ni lah. Okey. Jadi berbalik kepada yang awal tadi tu, saya kongsikan antara cabaran dan kekangan kita tu. Alhamdulillah, pihak UNICARE telah membuat satu garis panduan yang saya rasa cukup baik. Dan bukan saja garis panduan itu terpakai untuk pensyarah dan staf, tetapi terpakai juga kepada golongan mahasiswa di UNICARE. Okey, yang pertama kita ada dasar. Dasar kita dinamakan sebagai Beyonce. Bermaksudnya bukan Beyonce yang penyanyi bukan Beyonce penyanyi tu. Oh jangan. Ini Beyonce itu dasar UNICARE yang telah dibuat secara teliti oleh pihak pengurusan tertinggi berpandukan dasar daripada kerajaan, khususnya daripada MKN lah, Majlis Keselamatan Negara. Jadi salah satu komponen yang saya anggap penting adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran. Jadi pada waktu itu kita dapat latihan, okey, bagaimana untuk mengurus dan juga mengendalikan kelas secara online. Jadi pada ketika itu saya yakin kebanyakan pensyarah di sini itu merupakan pertama kali. Termasuk saya. Norma baru, betul. Saya sebelum ni, saya adalah juga kadang-kadang buat kelas pakai Facebook lah gitu macam ni. Tapi benda tu sekejap je. Bayangkan kelas yang 2-3 jam. Kadang-kadang kelas yang bengkel 5-6 jam itu, bagaimana diadaptasi daripada kaedah secara online. Okey, ini yang nak saya kongsikan. Pertama, kita telah pakai medium dinamakan sebagai Microsoft Teams. Kan? Aiman memang ada gunakan juga kan. Jadi Microsoft Teams tu kita telah diajar dan dilatih ya secara berterusan dan kita ikut SOP. Sebab tu dia ada 3-4 hari punya latihan. Jadi setiap syarah perlu isi nama supaya kita nak mengelak kita nak jaga jarak tu di social distance. Jadi apabila kita menerima latihan, okey, bagi saya satu perkara yang sangat baik dan bermanfaat. Jadi sebab itu di mana ada internet, di situ kita boleh buat kelas. Jadi saya rasa kaedah pengajaran dan pembelajaran masih boleh diteruskan. Sebab itu bagi saya, walaupun dalam keadaan macam ni pun, pendapat saya adalah yang paling penting adalah kita kena pandai beradaptasi. Norma baru. Jadi bagi saya apabila mengendalikan kelas secara online, jadi para pelajar pun kena juga ikut sama. Jadi kebetulan pula Aiman merupakan pelajar semester 1, pelajar yang baru. Mungkin Aiman boleh kongsikan pengalaman Aiman sendiri apabila ada kelas online. Kalau pandangan macam saya student baru, kita memang awal-awal tu tak tahu apa tu Microsoft Teams betul. Saya pun sama. Tak tahu apa. Lepas tu bila saya sebenarnya saya kagum lah dengan penyediaan fasiliti dan kemudahan yang disediakan. Sebab untuk pengetahuan semua, UNICARE kita setiap pelajar disediakan Microsoft 365. Maksudnya dekat sini kita ada macam-macam akses. Boleh melakukan panggilan video satu kelas, tak ada limit. Dan kelebihan yang saya nak highlight ni sebenarnya sebab yelah kita ni belajar pelbagai cara belajar sebenarnya. Betul. Ada yang tengok dia kena tengok kita fahamkan dulu, lepas tu dia kena buat study dari semula. Dan saya orang macam tu, saya lambat sikit lah orang kata kan. Berterusan lah berterusan yes. Tu. Okay. Jadi kelebihan Microsoft Teams ni salah satunya, kita setiap panggilan yang kita lakukan tu kita boleh record kan. Kita ada orang kata boleh screen sharing, kita boleh lakukan perbincangan, edit dokumen secara online menggunakan SharePoint. Jadi malahan
minggu apa orang kata minggu orientasi wow itu kami menggunakan UniKL ada 12 kampus dan interaksi di antara kampus tu kita menggunakan Microsoft Teams. Maksudnya daripada satu app kita boleh gabungkan satu kampus, semua kampus. 12 kampus tu kita buat live. Macam itu ada salah satu slot dia lah, kita buat sharing session bersama majlis tertinggi lah di Universiti Kuala Lumpur. Okey. Jadi bagi saya bila awal-awal nak masuk belajar tu, duduk kat bilik kan, internet laju pula. Lagilah kita macam semangat semangat. Kita ada meja, kita sediakan katil, bilik, ruang peribadi untuk study. Dan malah kadang-kadang bila nak study kat bilik, wah semangat tengok internet laju kan. Tak ada masalah capai internet. Cuma itulah awal tu kita kata nak ngam tu take time lah juga. Betul. Team tu kan. Betul. Tapi alhamdulillah lama kelamaan okey lah. Okey, saya tertarik dengan komen Aiman tentang bagaimana mahasiswa mengadaptasi dengan norma baru ni, khususnya dari segi pengajaran pembelajaran online. Cuma boleh tak saya tertarik kalau Aiman boleh kongsikan dengan para penonton dan pendengar bagaimana sesi pendaftaran. Sebab saya makan Aiman antara batch awal lah yang daftar secara norma baru dan ada part online tu. Ada part online. Perkongsian yang menarik sebenarnya sebab kita sedia maklum nak masuk universiti ni, urusan dia tu biasanya bila orang sebut nak masuk U ni, nak daftar tu complicated tapi nak beratur kan. Hari kejadian saya mendaftar tu bulan September itu, kita tengok ramai orang kan, boleh ke SOP ni kan. Lepas tu kita tengok ni nak tengok macam mana dia orang uruskan. Kita nak tengok urusan SOP tu, pematuhan tu daripada awal A sampai Z. Kita mengamalkan dia orang menetapkan okey ada berapa orang saja dalam dewan. Maknanya ada syarat dia, SOP kena ikut. SOP kena ikut. Nampak tu. Dan kita jaga. Setiap kali kita melakukan operasi, nak menyerahkan dokumentasi, nak melakukan isi orang, nak ambil barang untuk asrama, ada semua SOP kita sediakan. Dan sekadar perkongsian, ada setengah pelajar yang melakukan pendaftaran secara online. Ada juga. Yang mana mereka contoh yang terkandas di kawasan PKPD. Yang tak boleh nak datang. Lintas negeri. Contoh macam di kawan-kawan saya, sahabat saya yang sedang berada di Alustar, ada di Sabah di Sabah PKPD. Sabah tu. So diorang melakukan proses pendaftaran secara online. So diorang submit dokumen, pengesahan semua melalui atas talian. Memang maknanya dia boleh dilakukan di UniKL lah. Boleh dilakukan. Terbaik, memang terbaik lah, tak sangka. Jadi saya pun pada mulanya saya pun tak boleh nak berfikir secara mendalam bagaimana boleh laksanakan, tetapi bagi kita UniKL tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil, betul. Yang penting kita kena adaptasi dengan norma baru tu lah. Okey. Jadi bila sudah ada kaedah pengajaran dan pembelajaran secara online ni, jadi saya melihat ada yang bertanya kepada saya bagaimana nak meningkatkan semangat belajar. Come on lah, dalam kelas pun bukan senang kita nak cari semangat tu kan. Nak fokus tu, nak start tu lah. Tapi sebenarnya bab kata pepatah Melayu nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Sebab apa? Bagi pelajar, bila saya ada sesi kuliah online dengan pelajar saya, okey, kadang-kadang pelajar ni dia suka dia online. Bila tanya okey hadir tak, saya check attendance. Dalam team tu ada attendance tau. Jangan main. Ada attendance, tak boleh nak tuang. Dia ada automatic recorded attendance. Jadi bila saya check seorang-seorang, okey hadir saya okey, tak apa, fine. Tetapi mereka ni kadang-kadang dia tak nak on dia punya kamera. Betul. Dalam team tu dia boleh on kamera tau. Jadi kalau saya lecturer, saya nak check attendance, saya suruh dia tunjuk muka tu. Muka apa, kadang-kadang mungkin suruh nenek dia ke, dia suruh adik dia ke, lah. Dan kita tak boleh, kita telus. Jadi sebab apa ilmu tu penting, walaupun di mana saja anda berada, okay, ilmu pendidikan tu perlu disampaikan dengan baik. Okay, tadi yang kata ada yang kata minta saya kongsikan bagaimana nak memupuk semangat. Bagi saya sebenarnya mentaliti kita. Okey. Maksudnya di mana kita saja berada, kita kena tahu peranan kita. Contohnya saya tenaga pengajar di sini, saya kena tahu apakah tanggungjawab saya sebagai tenaga pengajar dan juga staf di UniKL. Okey, yang pertama kita kena mengajar dengan baik. Okey, tolong pelajar selagi kita mampu.
dan juga mengikut peraturan-peraturan yang ada di UniCAD ni lah. Okay, lagi macam Aiman dan juga pelajar yang tanya pada saya, anda sebagai seorang pelajar, jadi pekerjaan anda tu, anda bekerja sebenarnya. Pekerjaan anda tu sebagai pelajar. Ya, jadi sebenarnya bila anda pelajar, itu adalah anda punya keutamaan. Bawah tu tak kisahlah anda nak apa, memasak ke, anda nak pergi mancing ke. Saya pun suka mancing. UniCAD ni UniCAD ni UniCAD MIMET kita ada terkenal dengan orang kata kaki pancing ni. Kaki mancing kat belakang tu kita ada apa, pelantar kapal lah. Salah satunya universiti di Malaysia ni yang ada pelantar kapal, shipyard lah. Kapal pun boleh masuk, ikan pun banyak situ. Soalnya air pasang besar ni. Ikan bukan main lah belakang tu. Kaki mancing, ikan cakap merah pun ada belakang tu. Itu keistimewaan di Manjung ni, dia ada cakap merah. Okey, tapi sorry iklan sikit lah. Iklan sikit. Tapi itulah, berbalik kepada kita punya mentaliti kita. Okay, kalau macam Aiman sebagai seorang pelajar, Aiman akan mengekalkan juga momentum Aiman sebagai pelajar. Tak kisahlah online anda apa, kalau segi pemakaian tu nak pakai apa pun ya, janji pakai yang okey lah. Yang penting anda punya komitmen itu, fokus tu. Ya, sebab apa? Kita dah ada medium. Dan saya fahamkan Microsoft Teams tu menyediakan platform rakaman. Bila kita online, ya, apabila kelas dah habis, para pelajar dan juga pensyarah boleh tengok balik rakaman. Ya, so sebab tadi Aiman kata Aiman jenis yang apa, selalu ulang kaji, tengok balik kan. Jadi kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi di UniCAD ni kita akan cuba menyelesaikan segala masalah yang berkaitan tentang pelajar. Sebab apa? Pelajar itu adalah kita punya keutamaan. Okey? Baiklah. Mungkin ada yang penonton kita terdiri daripada mungkin pelajar sendiri yang sekarang ni berada di rumah, dan juga mungkin ibu bapa lah, ataupun pelajar dari universiti lain yang ingin mengetahui bagaimana UniCAD MIMET ni menjalankan operasi sepanjang PKPB. Dan sekiranya ada sebarang soalan, anda bolehlah typekan di ruangan soalan di bawah, dan kita akan teruskan dengan soalan Q&A sebentar lagi, okey? Okey, kita ada ni ada apa, penonton yang di media sosial ni boleh bertanya di kita punya ni boleh bertanya di ruangan komen lah. Ruangan komen UniCAD MIMET UniCAD MIMET official di Facebook kita. Di Facebook kita. IG kita ada? IG tak ada. Okey, lepas ni kita akan tambah lah. Lepas ni apa, kita ada di Facebook dulu ada yang komen, pengajar apa, moderator kita pakai baju batik ya. Baju batik hari ni. Hari Khamis. Hari Khamis. Saya pun sebenarnya nak pakai baju batik hari Khamis. Saya memang pakai baju batik hari ni. Tapi apa, semalam hujan. Terpaksa kita pakai baju ni, baju korporat UniCAD lah. Ini baju korporat UniCAD lah. Biasanya kita pakai hari Selasa lah. Tapi disebabkan apa nama, baju batik saya tak sempat kering. Kan, saya tak Khamis memang saya pakai batik. Hari ni pula tak apa, nasib ada wakil kita lah. Kan. Dan mungkin ada yang tanya, slot ni mungkin bila kita akan lakukan? InsyaAllah pada masa hadapan kita akan lakukan secara mingguan. Dan kita akan bawakan topik yang menarik ya. Kita bawa topik yang menarik yang kena dengan masa, mungkin jadi perbualan hangat sekarang ni. Betul. Dan saya ingin berkongsikanlah salah satu apa orang kata prosedur yang diamalkan di Universiti Kuala Lumpur ni, terutama di kampus MIMET lah. Betul. Di Universiti Kuala Lumpur MIMET ni kita ada pelbagai orang kata kos lah ditawarkan di sini, dan antaranya yang menjadi main fokus di sini adalah kejuruteraan marine. Okay. Jadi mungkin ramai yang tanya macam mana sesi bengkel dijalankan. Kan kadang-kadang sekarang ni kita student engineering ada lab work, ada lab work dalam dia punya tugasan. Jadi betul, macam mana pula kalau kes yang mana student tu ada bengkel session tu, macam mana pula? Itu soalan yang sangat menarik. Nasib baik Aiman tanya saya, terlupa pula saya. Okey, disebabkan untuk penonton di sana, di luar sana. Okey, di UniCAD MIMET ni sebab kita fokus pada marine. Okey, kita ada pengajar daripada diploma, ijazah, sarjana sehinggalah PhD. Okey, berkaitan tentang marine. Tak kisahlah tentang kejuruteraan kejuruteraan teknologi kejuruteraan ataupun pengurusan. Apa saja berkaitan tentang marine dan maritim, anda boleh belajar di sini, tak ada masalah. Dan kita pun disebabkan di bawah MARA, para pelajar di sini khususnya Bumi Putra layak untuk memohon pembiayaan mudah ahli MARA. Itu merupakan satu kelebihan ya. Di tempat lain tak ada. Ya, di USM, di IPT lain pun tak ada ya. Saya difahamkan. Bukan apa, itu adalah arahan dan juga dasar dari MARA. Kita hanya mengikuti saja dan kita meraihkanlah. Okey, berbalik kepada soalan daripada Aiman tu. Okey,
disebabkan pelajar-pelajar kejuruteraan di sini mereka ada bengkel. Kalau tuan-tuan perempuan yang tak pernah berkunjung ke kampus, kita alu-alukan lah untuk melihat kita punya bengkel. Dan bengkel kita tu berada berhampiran dengan pelantar kapal. Memang pemandangan yang sangat menarik. Okey, kita ada bengkel fiberglass iaitu genteng kaca, kita ada bengkel kejuruteraan marine, ada enjin-enjin kapal di situ. Kita ada bengkel kayu, bengkel besi, bengkel kimpalan, welding, semua ada. Jadi saya difahamkan apabila belumnya ada SOP, okey, di bawah arahan UniKL dan dasar, okey, pengajaran itu para pesara diminta melakukan satu jadual, okey, untuk memudahkan peragaan pelajar. Bermaksud dari segi teori masih boleh dibuat secara online, boleh masuk tim, tapi dari segi amalinya sepatutnya mereka ni tiap-tiap minggu kena datang ataupun dalam 3-4 hari seminggu tu kena masuk bengkel. Macam Aiman punya soalan tadi lah. Tetapi di sini, okey, kita fleksibel. Demi nak bantu pelajar yang tinggal di tempat jauh, okey, mereka hanya perlu datang kadang-kadang sebulan sekali saja. Jadi sebulan sekali itu mereka pesara akan meletakkan kaedah pengajaran dan juga latihan di bengkel, tapi ada ikut SOP. Sebab tu bila saya di surau tu, kita pun ada pusat Islam kita. Surau kita pun sekarang ni alhamdulillah mendapat kebenaran untuk mendirikan solat Jumaat. Jadi bila saya jumpa pelajar saya, kalau minggu ni pelajar lain, minggu depan pelajar lain, saya tanya kenapa? Oh cik, saya datang ni, saya online di rumah, tapi saya datang sebulan sekali saja untuk buat bengkel. Jadi saya nampak kita ni kreatif lah. Kita ni kreatif, adapt dengan keadaan semasa. Betul. Fleksibel ya. Jadi dalam usaha norma baru ni memang perlu ada, kita tak tikaikan sebab di UniKL ni kita mementingkan praktikal. Iaitu kerja tangan ni supaya pelajar kita mahir hands on. Bila masuk industri tak payah nak pergi latihan, boleh buat kerja dah. Jadi kalau di sini, sebab tu pesara di sini dia kreatif. Okey, dia ikut arahan itu, disesuaikan dengan arahan BOC tadi tu. Jadi dia minta pelajar untuk datang sebulan sekali untuk menyelesaikan tugasan di bengkel. Itu dia punya strategi kita lakukan di UniKL. Dan mungkin ada yang kita tanya, so menunjukkan sebenarnya Universiti Kuala Lumpur, especially-nya kampus MIMET ni memang terbukti lah antara yang universiti yang orang kata terkenal dalam bidang marine engineering. Dan untuk pengetahuan semua penonton, pesara-pesara kita juga terdiri daripada mereka yang berlatar belakangkan industri. Ya, betul. Jadi mereka ada tahu selok-belok sepanjang, contoh kalau kita bila menyentuh tentang enjin kapal ataupun pengoperasian marine. Jadi mereka ada latar belakang yang betul berkaitan dengan kos tersebut. Jadi warga penonton semua yang dihormati tuan-tuan puan-puan, jadi kita dapat lihat sebenarnya walaupun PKPB ni dilaksanakan di negara kita, sesi pembelajaran dan pengajaran tetap lagi berlaku. Cuma kita di sini orang kata nak adapt lah dengan keadaan semasa. Kita kena adaptasi lah. Mau tak mau kita kena teruskan kehidupan kita. Okey, jangan sekali berputus asa. Okey, dan kita cuba yang terbaik lah untuk meneruskan dalam keadaan norma baru ni. Dan saya melihat UniKL ni berada di dasar yang tepat, sesuai dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang merupakan topik penyambung kita hari ni lah. Okey, dan untuk pengetahuan Aiman juga, kita ada ni komen-komen daripada Facebook kita. Saya kebetulan saya pun online dekat di sini. Alumni daripada MIMET pun ada. Alumni daripada kampus lain. Alumni daripada kita hari ni Encik Syed Izwan, alumni UniKL MF5. Terima kasih Encik Syed. Walaupun kita ni lain kampus, sebenarnya bila kita menyentuh UniKL ni kita satu family. Ada MF5 ada. Jadi terima kasih kita walaupun kampus kita berada di tempat-tempat lain, sebab untuk penonton di sana, kampus UniKL sangat unik. Sebab apa? Satu kampus merupakan satu pengkhususan. One campus with one speciality. Jadi kalau di marine, orang akan ingat di Lumut, di UniKL MIMET. Kalau kalau orang nak cari kapal terbang, dia akan pergi UniKL MIMET di Bengkel. Di Selangor itu. Itu dia punya keistimewaan. Tempat-tempat lain tak ada. Dan mungkin ada yang para pelajar mungkin lepasan SPM yang akan datang, dan mereka yang mahu melanjutkan pelajaran. Sebab kita tahu contoh biasanya kos yang ditawarkan di UniKL ni dia tak sama dengan universiti awam tawarkan. Dia memang jauh berbeza. Betul, dia unik. Unik. Kalau contoh kita tengok mungkin tiada universiti awam yang mungkin menawarkan aviation
Jadi UniKL kita menyediakan banyak kos yang berpandukan keperluan sektor industri di negara kita juga. Betul. Dan saya selaku pelajar marine operation, saya nak ingin kongsikan kepada anda macam mana saya boleh masuk ke sini lah, sebab 50% saya memang terniat tapi kita bincang dia lupa. lupa. Mungkin Aiman boleh kongsikan. Sebelum ni saya merupakan seorang pelajar lepasan SPM di MRC Kupang Pasu. Okey. Jadi di sana saya tengok keputusan waktu tu ya, keputusan SPM saya agak kurang lah sikit kan, sebab kita tengok kawan-kawan semua masuk UM kan. Betul. Lepas tu kita ni UPU pun apa orang kata ala kadar je. Betul. Lepas tu kita tengok family, ada seorang family saya ni dia kerja marine. Dia bekerja di shipyard lah, di kawasan Lumut ni juga. Dan kita tengok dia melalui cara dia buat kerja, dia apa orang kata pekerjaan dia tu, dia tak pernah mengeluh kerja dia. Dia enjoy dengan kerja dia. Betul. Lepas tu bila family saya pun berasal dari keluarga nelayan. So kita tengok, wah macam best lah kerja kapal kan. Kita nak ada kapal nama kita sendiri macam tu. Jadi saya kata, macam mana aku nak masuk marine kan, nak masuk bidang marine. Dan kebetulan ada seorang senior saya di sini, dia kata, ada satu program UniKL tawarkan, marine operation. Jadi bagus tu. kita apa orang kata, kita kalau tengok tu jangan tengok apa kalau tak boleh masuk, tak boleh masuk terus kan. Kita cari jalan lain. Jadi saya ambil keputusan untuk ambil program Foundation in Science and Technology di College Marang Kulim. Jadi sepanjang program FIS ni, mungkin ada para pelajar yang ingin bertanyakan macam mana prosedur nak masuk di sini, boleh dialu-alukan. Boleh. Kita ambil program FIS tu, ada tawar 2 kos. Satu Science, which is kita ada penghususan dalam medik, farmasi. Kebanyakannya tu dia ada ditawarkan di UniKL RCMP. Betul. Tapi untuk kejuruteraan, kita ditawarkan di 2, kalau waktu zaman saya dia ditawarkan di 2 college, iaitu College Kuala Negara dan College Mara Kulim. Okey. Dan bila saya sambung belajar, alhamdulillah lah di zaman foundation tu tahun lepas kan, setahun je baru berlalu, kita memang belajar dari basic, kita belajar dan kelebihan, even di College Mara pun kita dapat allow lah Mara berikan. Jadi alhamdulillah lah rezeki. Saya cemburu betul. Saya kalau saya tu saya dah masuk dan isteri Mara ni. So ramai tak tahu. Ramai yang tak tahu sebenarnya. Betul. Macam mana nak masuk UniKL ni dengan mudah sebenarnya. Dan kita ada sediakan platform, contoh melalui FIS, kita akan boleh pilih lah, kita boleh pilih untuk masuk aviation sekiranya ada yang minat kan, boleh masuk aviation dan sebagainya. Tapi untuk masuk marine engineering ni memang mudah. Orang kata sebenarnya tak susah pun nak masuk universiti, tapi yang penting untuk ikhtiar kita untuk belajar. Betul. Betul, saya setuju. Saya lock Rahman tak susah. Sebenarnya para penonton di sana boleh, kalau saya minta tolong untuk kongsikan info ya. Kalau tak dapat belajar di mana, anda mohon belajar UniKL. Sebab apa? Bagi saya, kalau anak saya masih kecil lah, anak saya pun nak masuk UniKL. Bukan apa? Sebab saya melihat, bila saya berada dalam senario ni, ini memang jujur, komen yang jujur. Saya melihat pengajaran di UniKL ni adalah fleksibel, ya, tetapi ada pengalaman industri. Pengalaman industri tu penting. Tu salah satu main komponen yang penting lah di Universiti Kuala Lumpur. Tapi itulah dan untuk penonton di sana, sekarang ini siapa-siapa saja yang pendapatan di bawah B40, golongan yang B40, mereka perutusan nak masuk tu memang tinggi. Sebab apa? Anda kena ingat, UniKL tu di bawah Mara. UniKL Minimed pun di bawah Mara. Jadi Mara memang nak bantu golongan-golongan yang B40 ni yang terjejas, khususnya COVID ni lagi kan, kesian kan orang yang terjejas ni, belajarlah di UniKL. InsyaAllah akan ada bantuan susulan yang kita akan cuba bantu. Dan saya melihat baru-baru ni masa zaman PKP, ada pelajar kita tak balik untuk anak Aiman. Masa tu mungkin Aiman belum masuk lagi, bawah lagi. Ada pelajar kita yang tak balik disebabkan PKP. Okey, UniKL menyediakan mereka makanan dan kiranya kebajikan tu terjamin. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Dengan cerita food truck pun datang lah. Food truck pun. Tapi kita jaga SOP lah. SOP itu yang penting. Tapi yang paling penting, bantuan makanan tu. Saya rasa tempat lain tak ada tu. Saya pun lah, sebab saya mungkin ada gaji lah kan. Kalau saya tak ada, saya pun nak minta tolong sikit lah. Makan sikit lah. Tapi alhamdulillah memang terjaga lah. Saya pun bukan saya nak berat sebelah dengan UniKL ni, tapi saya bagi komen saya yang jujur. Dan mungkin ada yang tanya, semenjak implementasi PKPB di negara kita ni, apa yang terjadi sekiranya pelajar terperangkap di universiti?
Jadi macam saya pun sebenarnya kami BMO, Student Bachelor of Maritime Operation, baru saja cuti SEM minggu lepas, mid SEM. Jadi walaupun apa orang kata mid SEM tu kita ambil keputusan lah untuk tak pulang sebab kita tak tahu sebenarnya PKPB ni sampai bila. Betul. Tarikhnya mungkin lah sampai Disember ni, tapi kita tak tahu kan. Betul. So jadi sepanjang menetap di sini walaupun cuti mid SEM, fasiliti tetap dibuka. Kita buka kafe, masih sebenarnya pergerakan masih dibenarkan. Cuma kita ada tetapkan waktunya lah. Ada SOP dia ada kan? SOP dia daripada pukul 7 pagi hingga ke 6 petang sahaja. Bersukan pun boleh tak? Sukan kita ada sukan yang non kontak tak dibenarkan. Betul, bermaksud kita masih lagi boleh bersenam. Boleh. Sebenarnya bagi saya PKPB ni merupakan dia macam PKP tapi dilonggarkan. Memang sangat berbeza pelonggaran SOP tu. Jadi setengah orang itulah, setengah orang dia panik, dia tak faham padahal PKP ni ada SOP. Kalau kita ikut SOP tak ada masalah. Tak ada masalah. Contohnya di tempat kita tu kita masih ada sesuaikan. Di sini ada pelajar-pelajar, staff pun boleh bersukan. Kan? Macam saya pun boleh, saya suka mancing. Jadi saya pun mancing tapi saya jaga SOP lah. Kan? Dan juga jaga keselamatan lah. Memang saya rasa alhamdulillah pada di UKM ni satu suasana yang kondusif dan juga berkebajikan. Dan ini merupakan salah satu tarikan terbaru lah di kampus MIMED ni. Oh maaf, suara terpecah. Okey, salah satu tarikan baru yang kita buat di Universiti Kuala Lumpur MIMED ni terutamanya, kita mempunyai satu tarikan baru. Rasanya kalau yang mana student yang tersangkut kat rumah tu, dia tahu tapi dia tak pernah tahu kat mana tempat tu sebenarnya. Kita ada satu tarikan baru iaitu Pantai MIMED. Dia dari MIMED Waterfront. MIMED Waterfront. Jadi kepada terbaik. mereka yang mungkin kata kalau PKPB ni tak boleh ambil feeling-feeling di tepi pantai, kita ada Pantai MIMED kat sini. Okay. Pantai MIMED tu memang terbaik betul, lah. Betul. Saya pun terlupa. Padahal kita buat gotong royong. Gotong royong tapi SOP lah. Gotong royong SOP lah. Tapi itulah sedikitlah perkongsian kita mengenai apa kelebihan sekiranya kita jadi sebahagian daripada ahli keluarga di Universiti Kuala Lumpur cawangan MIMED. Terbaik. Dan berikut tadi itu adalah perkongsian lah sedikit sebanyak tentang bagaimana kita menjalankan sesi pendidikan, pembelajaran dan pengajaran melalui sepanjang tempoh PKPB lah. Jadi kepada mereka yang mungkin ada soalan tanya, dipersilakan tu typekan di ruangan komen di bawah. Dan sekiranya ada yang mereka mahu menghubungi kita macam mana nak tahu lebih lanjut tentang Universiti Kuala Lumpur, kampus MIMED ni, bolehlah hubungi kita melalui sebarang social media yang kita sediakan, platform Betul, social media. Di Instagram kita ada, even di sekarang Facebook kita ada. Facebook kita ada. Lepas tu mungkin ataupun boleh saja hubungi bahagian mesra kita, bahagian mesra. Anda boleh hubungi bila-bila masa saja. InsyaAllah kita akan respon secepat yang boleh. Jadi sebagai kesimpulan sikit lah, Dr. Aizat, kita nak tanyalah apa pesanan Dr. Aizat sepanjang PKPB ni dan khususnya kepada semua lah rakyat Malaysia dan juga penonton kita yang lihat hari ini. Okey, terima kasih Aiman. Sedar tak sedar celoteh kita ni sampai ke penghujung lah. Okey, masa mencuburi kita dan penonton sana pun ada komitmen yang lain juga. Jadi sebenarnya pesan saya ni adalah pesan kita bersama lah. Okey, supaya yang pertama kita jaga SOP. Okey, yang kedua kita teruskan kehidupan kita dengan baik dan berhati-hati. Dan yang ketiga, okey, kita kena sentiasa beradaptasi dengan norma baru. Okay? Kita kena pandai adaptasi. Kalau kita tak ada, kita akan ditinggalkan. Apabila kita akan ditinggalkan, kita tidak menjadi seorang yang maju. Dan satu lagi pengumuman kepada semua, insyaAllah hari Jumaat surau dibuka seperti untuk solat Jumaat lah. Jadi yang ada hostel tu kena turun solat Jumaat. Kena turun besok solat Jumaat lah besok. Kita terima kasih lah kerana menjemput saya ke konti kita ni untuk berkongsi. Terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, penonton semua, itu perkongsian kita pada sesi kali ini. Mungkin sekiranya kita ada kesempatan lagi ke lapangan, kita akan teruskan dengan sesi sembang konti kita yang seterusnya bersama Universiti Kuala Lumpur. Jadi itu sahaja daripada kami hari ini. Sekiranya anda ada sebarang soalan, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Terima kasih Doktor kerana meluangkan masa bersama kita hari ini untuk SOP. SOP kita tak adakan. Jadi itu sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. UNIKL, UNIKL, go, UNIKL, go!
memang